pada anak-anak, saat kamu tengking mak kamu, saat kamu angkat suara dengan mak kamu, barangkali ada dendam dengan ibu kamu kerana perselisihan faham dan sebagainya, tapi anak-anak tolong ingat, ibu yang kamu herdik, yang kamu lawan, ya, mungkin dengan perbuatan, dengan kata-kata dan sebagainya, ketika kamu lawan dia itu, pada badannya, pada tubuhnya ada parut bekas melahirkan kamu. Parut ni takkan hilang. Ya, parut ini pada badan, pada rahim, pada semualah. Jadi saksi di hadapan Allah. Wahai Allah, ini saksi, ini bukti yang kami pernah melahirkan seorang daripada hamba-hambamu. Saluran Institut Kefahaman Islam Malaysia, BKM FM. Pilihan utama anda. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم يا دافع البلاء يا الله، يا دافع البلاء يا رحمن، يا دافع البلاء يا رحيم، ادفع عنا كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة ومن عدو من الإنس والجن ومن الشيطان وإبليس وما يطير في الهواء وما ينزل من السماء وما يخرج من الأرض برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.
IKIM FM akan membawakan secara langsung Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Kebangsaan kali ke-58 tahun 1436 Hijrah bersamaan 2015 Masihi bermula pada 20 hingga 25 April 2015 di Dewan Muktamar Pusat Islam Kuala Lumpur. Jangan lupa ikuti lintas langsung bermula pukul 8.45 malam hingga 11 malam. Perpaduan Nadi Transformasi Ummah, sama-sama membudayakan Al-Quran dalam kehidupan kita. Al-Quran, kalam Tuhan. Al-Quran, kalam Tuhan. Pilihan utama anda tentunya di IKIM FM. Alhamdulillah masih lagi bertemankan Nur Hayati Paradi untuk jam terakhir destinasi petang ini. InsyaAllah bakal berkongsi dengan anda sekejap saja lagi bagi menemankan perjalanan pulang ke rumah masing-masing. InsyaAllah bagi yang baru usai tugasan, bertemu kita insyaAllah Menerusi Usrati bersama yang bahagia Ustaz Basir Muhammad Al-Azhari. Dah pun masuk konti bersama dengan Cik Di. Alhamdulillah. InsyaAllah nanti kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tajuknya apa? Nantikan sekejap saja lagi bakal kita kongsikan. Ya, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM. Pilihan utama anda sambil-sambil itu, sambil-sambil memandu sejumlah pada diri sendiri sekurang-kurangnya bersama dengan Masuk Kurti saat ini dengan lagunya Tabassam, tentunya di destinasi IKIM FM, pilihan utama petang anda. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلام وتفاءل بشر ولا تنفر ووحد الله في قلبك قادر في عسرك يسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه وصلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك طول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك وقول يا رب انا عبدك يا الله راضي بقضائك وعدلك يا الله اعملها بس وتوكل وخلي على الله املك وصلي صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه جبت اليأس منين قل لي إيمانك فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين جبت اليأس منين قل لي إيمانك فين فين كله بأمر الله والعسر بين يسرين صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي
bestnya pendaftaran dah dibuka. Apa yang seronok sangat tu? Bos, ni program bersepena Minggu Setiausaha Anjuran Pusat Perundingan dan Latihan IKIM PPLI Bengkel Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai. PPLI? Dah 2 tahun berturut-turut awak pergi. Tahun ni nak pergi dengan PPLI juga ke? Mestilah bos. Pengisian kali ni berkaitan dengan teknologi ICT pula bos. Diadakan di Johor Bahru dan siap ada sesi ke Kota Singa lagi tu. Baguslah kalau macam tu. Saya tengok kamu pun dah banyak berubah sejak menghadiri program-program Setiausaha PPLI yang lalu. Alhamdulillah. Betul ke ni bos? Terima kasih bos. Nanti saya downloadkan brosurnya di www.ikim.gov.my untuk semakkan bos ya. Syukran jazilan bos. Bengkel bersempena Minggu Setiausaha Kembara Inspirasi Teknologi dikuasai 24 hingga 26 April 2015 di Thistle Hotel Johor Bahru. Untuk pendaftaran hubungi 03 6204 6325 atau SMS ke 016 279 6410. Kopi Bali Munawarah adalah produk Fortune Resources yang semakin mendapat tempat di hati pengguna. Bukan hanya kerana rasanya yang lazat, namun sungguh berkhasiat. Dapatkan Kopi Bali Munawarah sekarang. Hubungi Fortune Resources 017-437-9124 atau 012-557-1411 atau layari laman web www.smartcoco2u.com untuk senarai stokis dan pengedar terdekat anda. Kau ingat tak dulu kita pernah laporkan kepada Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib kes seorang pakcik yang susah tu? Pakcik tu sekarang Alhamdulillah dah terima bantuan zakat daripada Mawib. Lepas aku telefon nombor yang kau bagi tu, buat jejak asnaf Baitul Mal Mawib terus ziarah keluarga pakcik tu. Betul-betul mudah dan cepat proses permohonan nak dapat bantuan zakat Mawib ni. Rupanya daripada zakat yang dibayar oleh para pembayar zakat, Mawib agihkan zakat itu melalui 28 skim bantuan zakat berangkumi bantuan keperluan asasi, tempat tinggal, pendidikan, dakwah dan banyak lagi. Mawib juga manfaatkan wang zakat untuk bangunkan institusi-institusi pendidikan, pelindungan dan kebajikan. Mat, apa nombor telefon yang aku bagi hari tu? Ni nombor ni, talian bebas tol 1-800-88-5222. Hotline pula 012-518-3614 atau 012-512-7614. Layari www.mawib.gov.my, facebook.com/mawib.hq atau facebook.com/baitulmal.wp. Royal Brunei menawarkan penerbangan 2 kali sehari dari Kuala Lumpur ke Bandar Seri Begawan. Nikmati tambang istimewa ke ibu kota negara Brunei Darussalam, Dubai, London, Melbourne dan ke destinasi lain. Selain itu, penerbangan Royal Brunei juga menawarkan pakej lawatan ke Brunei selama 3 hari 2 malam bermula RM830 seorang sahaja. Tempah sekarang melalui laman sesawang flyroyalbrunei.com atau hubungi talian 03-2070-7166. Tidak termasuk cukai penerbangan dan surcharge. Radio IKIM ni insya-Allah ini di sinilah satu ketenangan yang saya jumpa dan dalam dikala kita duduk tengah jalan apa mana duduk kat rumah ataupun pasang sejak sikit dia pun dengar percakapan semua DJ radio semuanya lebih ke arah ketenangan, tidak ada kelang kabut. Jadi di sini ada ketenangan yang radio-radio lain saya tengok berbeza. Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maca membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di Pasaraya Aeon Bake dan Maidin dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 0162320050 atau 0162320500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda. Program Usrati ini dibawakan khas oleh susu Ilham, keluaran syarikat Ibunda Senam Had. Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maca membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di Pasaraya Aeon Bake dan Maidin dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 0162320050 atau 0162320500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang sekali lagi untuk semua sahabat pendengar, tak kira di mana anda berada ketika ini, tak kira apa juga aktiviti yang sedang dilakukan. Alhamdulillah kembali waktu ini meneruskan pertemuan Manusia Destinasi, dan kita bersama Manusia Zun Usrati. Alhamdulillah bersama dengan kita pada petang ini nak membicarakan tentang isu-isu kekeluargaan, insya-Allah, dan bersama dengan saya pada petang ini, alhamdulillah kesudian beliau amat saya hargai. Terima kasih banyak kepada yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Basir Muhammad Al-Azhari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz meluangkan masa bersama dengan sahabat pendengar. Masya-Allah. Dan kali ini kita nak bawakan tajuk kita tentang silaturahim dalam keluarga. Bukan apa Ustaz, kadang-kadang Ustaz dengan keluarga besar kat luar sana, dengan kawan-kawan, sahabat, baik, masya-Allah, hebat Ustaz silaturahimnya. Tapi bila dengan yang mempunyai pertalian darah ni Ustaz, yang ada pertalian darah, tak pula menjanjikan satu ikatan yang sangat kuat. Itu Ustaz, mungkin sebagai pendahuluan permulaan kita untuk tajuk kita, bagaimana Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Yang saya hormati DJ Yati yang bertugas, begitu juga kepada seluruh pendengar Radio Hakim di luar sana yang dirahmati oleh Allah. Moga-moga semua daripada kita berada dalam keadaan menikmati segala pemberian yang Allah berikan dengan banyakkan bersyukur atas segala nikmat. Juga di antara nikmat-nikmat yang masih lagi sedang kita lalui sekarang adalah nikmat silaturrahim, yakni nikmatul ulfah. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran memberikan satu pesanan yang dengan pengajaran yang luar biasa dalam Al-Quran, mengingatkan kepada kita di antara semua nikmat-nikmat yang Allah berikan, antara yang disebut secara jelas dalam Al-Quran di antara nikmat-nikmat yang lain adalah Allah suruh kita ingat nikmat bersilaturahim, yakni nikmat bila mana kita bersatu. Dan Allah juga sebutkan dengan satu nada yang begitu mempunyai makna yang sangat mendalam. Kalau kita lihat kepada satu ayat Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah, Allah berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum, dan ingatlah kepada nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kamu, idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ayat tadi menyebutkan tentang bagaimana pesanan Allah kepada kita, yang Allah pesan, wadhkuru ni'matallahi alaikum, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kamu. Yani dalam Quran sebenarnya banyak nikmat yang Allah suruh kita ingat, tetapi nikmat ke silaturahim, nikmat penyatuan, Allah tambah lagi, di samping disuruh kepada kita untuk ingat, Allah tambah lagi dengan apa? Idh kuntum a'daan fa'allafa baina qulubikum, bila mana kamu berada dalam keadaan bermusuhan, Allah yang telah menyatukan kamu. Yani jangan sampai kamu berpecah. Walaupun ayat ini sidang pendengar Radio Hakim yang dirahmati oleh Allah, ayat ini menceritakan tentang bagaimana dakwah junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika awal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah. Nabi membuat suatu perkara yang besar, iaitu mempersatukan antara dua kelompok yang tidak sependapat, yang saling berperang, sudah bertahun-tahun berperang di antara mereka, satu kaum. Maka Nabi menyatukan mereka, yakni kaum Aus dan Khazraj. Kemudian bila mana Nabi menyatukan kepada mereka, Allah turunkan ayat Al-Quran untuk Rasulullah pesan kepada mereka, wahai penduduk-penduduk Madinah, wahai orang-orang Islam, wahai kaum Aus, kaum Khazraj, kamu ingat balik ketika mana dahulu di waktu kamu saling berperang, siapa yang menyatukan kepada kamu? Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini sebenarnya Allah berpesan kepada kita secara umum, jaga hubungan silaturahim dengan siapa pun, jaga hubungan baik dengan siapa pun, hubungan penyatuan dengan siapa pun. Allah suruh kepada kita untuk menjaga. Bahkan Allah bukan setakat suruh kamu kena jaga, tapi Allah suruh ingat, yakni seolah-olah kamu jangan lupa bahawa ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kamu. Sebab belum tentu semua orang Allah boleh berikan untuk nikmat hatinya boleh bersatu dengan orang lain. Belum tentu semua orang yang Allah berikan nikmat hatinya boleh berlapang dada, tidak ada bermusuhan dengan sesiapa. Sebab itu disebutkan dalam ayat ini, kamu kena ingat kepada nikmat tersebut. Itu secara umum.
satu peringatan besar daripada Al-Quran untuk kita mengingat kepada nikmat penyatuan secara umum kepada sesiapa pun. Nah, apatah lagi lah kalau nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita nikmat adalah kenikmat penyatuan, yakni silaturahim dalam kekeluargaan. Ini kalau tadi tu yang umum dengan orang lain pun Allah suruh jaga, sesama kaum pun Allah suruh jaga, apatah lagi di dalam keluarga. Yang ini merupakan satu tanggungjawab besar. Ketika turunnya satu ayat Al-Quran, Allah turunkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi di Makkah, satu ayat Al-Quran yang Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk mengingatkan qu anfusikum wa ahlikum nara. Ya Muhammad, kamu ingatkan kepada diri kamu, yakni ingat kepada diri kamu, wa anfusikum wa ahlikum, dan sampaikan kepada ahli keluarga kamu akan bahayanya api neraka Allah. Yang ini sampaikan, yang ini bukan saja untuk diri kamu, yang ini sampaikan sekali syariat aku, sampaikan sekali bahayanya api neraka, azab Allah kepada ahli keluarga kamu. Yang ini maknanya apa? Allah suruh Rasulullah selamatkan ahli keluarga Rasulullah daripada api neraka. Maka Nabi pun kumpulkan semua ahli keluarga Nabi, kaum Quraisy di Makkah. Nabi pun bagi tahu, Nabi naik di atas satu bukit yang dinamakan Jabal Abu Qubais kalau tak silap. Nabi pun ya ma'syara Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, yakni semua orang-orang kampung, ahli-ahli keluarga aku semua datang sini. Dan Nabi bagi tahu, aku telah diturunkan kepada aku ayat sekian untuk aku berpesan kepada kamu akan pesanan Allah, bahayanya, dahsyatnya azab Allah kalau kamu tidak beriman kepada Allah, sekian. Nabi bagi tahu. Kemudian Abu Jahal pun datang, ya Rasulullah, ya Muhammad, ali hadza jama'tana tabban laka. Ya Muhammad, celaka engkau, untuk ni ke engkau susah-susah kumpulkan kami? Maka Allah Ta'ala turunkan satu ayat, tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kepada Abu Lahab. Sebab apa? Dia mencelakakan Rasulullah. Yakni walaupun cerita tu panjang, yang saya nak sebutkan adalah Allah pesan sendiri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kamu kena pesan kepada ahli keluarga kamu, kena selamatkan bukan setakat diri kamu, walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sememangnya pun yang daripada kalangan yang dijanjikan syurga, tapi Allah pesan kepada Rasulullah, selamatkan juga ahli keluarga kamu. Sebab tu kalau kita lihat di dalam dakwah Rasulullah, betapa sayangnya Rasulullah kepada ahli keluarga, kita lihat, kita belajar macam mana ketika Nabi berdakwah kepada pakciknya Abu Talib. Yang kita pun tahu, sebahagian pendapat yang mengatakan bahawa Abu Talib mati dalam keadaan bukan Islam, walaupun ada pendapat lain yang mengatakan beliau mati dalam keadaan beragama dengan agama Nabi yang terdahulu. Tetapi kita lihat bagaimana cara, yakni betapa Nabi mengharap belas kasihan supaya sampainya dakwah Islam kepada Abu Talib. Yakni susah payah dengan sangat santun, dengan begitu nada yang sangat kita kata yang sangat lembut, Nabi harapkan supaya Abu Talib ni masuk Islam. Nabi begitu, ya ammi, ucaplah 2 kalimah syahadah. Sewaktu nak mati, ya ammi, ucaplah 2 kalimah syahadah, ya ammi. Nabi beberapa kali Nabi ulang, nak bagi tahu betapa Nabi mengharapkan kebaikan itu bukan berlaku kepada dirinya saja, kepada ahli keluarganya juga. Yang ni bukan Nabi fikir yang penting aku dah sampaikan dah, cukup lah engkau nak masuk Islam ke tak nak masuk Islam, itu engkau punya pasal. Tapi Nabi ingat kepada pesanan Allah, qu anfusikum wa ahlikum nara ya Muhammad, selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka Allah. Ayat-ayat semacam ini memberitahu satu informasi luar biasa kepada kita. Jangan kita harap untuk masuk syurga dengan diri kita sahaja. Kalau kita tidak ada satu perasaan di dalam diri, kita nak masuk syurga bersama dengan ahli keluarga kita, nak masuk syurga bersama dengan ibu ayah, bersama dengan adik-beradik, abang kakak, bersama dengan isteri, bersama dengan anak-anak, bersama dengan pakcik makcik kita, bersama dengan semua orang. Itu adalah satu perkara yang perlu ada di dalam hati ataupun perasaan ataupun harapan semua orang-orang yang beriman kepada Allah, supaya dia nak masuk syurga nanti bersama dengan ahli keluarga. Berkaitan dengan silaturahim di dalam kekeluargaan, kita melihat bagaimana orang-orang soleh, ahli-ahli taqwa pada zaman dahulu, mereka punya sayang kepada ahli keluarga sehingga kan semua nama-nama ahli keluarga semuanya dihafal. Ada satu cerita Imam Syafi'i, imam kepada mazhab kita, Imam Syafi'i, satu hari ditanya kepada beliau, siapa nama kamu? Maka dia jawab, ana Muhammad bin Fulan bin Idris, disebut bin sampai Nabi Adam.
Masya Allah. Yang ni dia hafal keturunannya tu sampai Nabi Adam. Begitu juga Imam Al-Ghazali juga ada ceritanya. Ditanya kepadanya, siapa nama engkau? Maka kata Imam Al-Ghazali, ana Muhammad bin Muhammad bin tu siapa semua bin sampai Nabi Adam dia hafal. Yang ini menunjukkan macam mana mereka ni boleh yakni mengambil berat akan kekeluargaan sehingga nasabnya tu pun dihafal sampai kepada Nabi Adam. Menunjukkan jangan sampai di kalangan kita yang tak kenal ahli keluarga kita. Yakni kita bincang ni dalam konten bukan ahli keluarga kita yang kecil sahaja, bahkan secara umum yang disebutkan keluarga tu sebenarnya apa. Kita ada keluarga kecil, kita ada keluarga besar. Dalam Quran, dalam satu ayat Al-Quran Allah bagi tahu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wa'budullah. Ayat ini menceritakan satu benda suruhan daripada Allah yang paling besar, yakni yang paling utama, iaitu apa Allah Ta'ala suruh? Wa'budullah, wahai sekalian hamba-Ku, kamu hendaklah menyembah Allah. Yakni menyembah Allah tu kan satu suruhan yang paling tinggi. Wala tusyriku bihi syai'an, dan jangan kamu sesekali mensyirikkan Allah. Allah suruh menyembah Allah, jangan syirikkan. Dua benda, perkara tauhid, perkara akidah yang paling besar. Lepas sahaja daripada dua benda yang paling besar tadi, apa Allah Ta'ala suruh? Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapa. Kemudian apa? Wabidhil qurba, dan kepada ahli keluarga kamu. Kemudian wal yatama wal masakin. Lepas daripada ahli keluarga baru disebut orang yatim dan orang miskin. Sebenarnya ayat ini memberikan kepada kita satu pengajaran bahawa ayat ini menceritakan lebih kurang kita kena berbuat baik, bersikap ihsan dengan lebih kurang 7 hingga 10 golongan yang disebut dalam ayat ini satu persatu. Sebenarnya ayat itu memberikan satu susunan kepada kita, priority, keutamaan, hierarki paling utama untuk aku berbuat kebaikan kepada siapa? Al-walidain, kepada kedua ibu bapa. Selepas daripada mereka, ini disebutkan dalam Quran, wabidhil qurba, kepada ahli keluarga. Yakni sebelum kita pergi berbuat kebaikan kepada orang miskin, sebelum kepada anak yatim, sebelum kepada bantu masjid, sebelum apa-apa semua-semua yang kita buat semuanya, alhamdulillah, sebelum tu cek balik bagaimana hubungan aku, silaturahim, kebaikan aku buat kepada ahli keluarga. Baik, kepada ibu bapa tik dulu. Kepada ahli keluarga, yakni jangan sampai ada kebaikan yang pernah aku nak buat kepada orang lain, kepada orang-orang yang berada entah nombor yang keberapa dalam list kebaikan yang perlu kita buat, tapi ahli keluarga masih lagi terabai. Adik-beradik kita masih lagi ada yang susah, pakcik-makcik kita masih lagi ada yang kais pagi makan pagi, anak-anak saudara kita masih lagi ada yang tidak cukup duit untuk pergi sekolah, anak-anak saudara kita masih ada lagi yang nak beli pakaiannya pun tak mampu. Maka di situ prioritinya untuk mereka. Nabi sebutkan dalam satu hadis, sadaqatun lil awam, sedekah kepada orang biasa, orang lain adalah sadaqatun. Wa sadaqatun lil aqarib, sadaqatun wa wuslah. Sedekah kepada orang biasa, yakni orang luar, dikira sebagai sedekah. Tapi sedekah kepada al-aqarib, kepada ahli kerabat, yakni keluarga, ada dua, sedekah wa waslah. Dapat sedekah, dapat pahala sedekah, dapat hubungan silaturahim, dua benda. Maka jangan sampai dengan kalangan kita, kalau kita daripada kalangan orang-orang yang suka bersedekah, alhamdulillah. Kita daripada kalangan orang yang suka membantu orang lain, alhamdulillah. Moga-moga Allah berikan kepada taufik kepada kita untuk terus istiqamah dalam perkara tersebut. Tapi kita kena tengok kita punya prioriti, jangan sampai ada perkara-perkara yang kita sebutkan tadi tu tertinggal. Yakni kita ni kadang-kadang ada daripada kalangan kita yang nak namanya baik dipandang oleh orang lain. Masya Allah. Sebabnya apa? Sebab kalau berbuat kebaikan kepada orang lain, namanya tu akan disebut, namanya tu akan tertulis, namanya tu akan dihargai, akan disebut-sebut oleh orang. Berbanding kalau seseorang itu berbuat kebaikan kepada ahli keluarganya terdekat, kepada adik-beradiknya, kepada katakan kepada anak-anak saudaranya, kepada pakcik-makciknya yang ahli keluarga yang terdekat, namanya mungkin tak masyhur, namanya mungkin tak terkenal seperti mana kalau tak disebut-sebut. Orang lain tak kenal. Tidak seperti mana kalau berbuat kebaikan kepada orang yang di luar sana tu, di masjidnya, di jamiah, di persatuan apa semua yang itu namanya akan disebut. Maka jangan sesekali kita melanggar kepada prioriti berbuat baik yang disebut oleh Al-Quran. Kita kan berbuat baik semuanya untuk mendapatkan keredaan Allah, mengikut kepada apa yang telah Allah aturkan. Maka Allah Ta'ala aturkan dalam Al-Quran, dalam ayat saya bacakan, pertama sekali prioriti orang yang paling utama untuk kita berbuat baik, al-walidain, kepada ibu bapa. Maka tidak ada lagi kompromi kalau dengan seseorang, kalau dia boleh berbuat baik dengan orang lain, tapi kalau nisbah baiknya dia kepada orang lain, kalau sama pun dengan ibu bapa, masih lagi belum baik lagi.
Yang ni katakan dia berbuat baik kepada orang luar tu dia boleh bagi sedekahnya sebanyak RM500, maka ibu bapanya pun 500, itu belum lagi baik, belum cukup baik sebab belum ihsan, itu baru adil. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wabil walidaini ihsana, kamu kena berbuat ihsan kepada ibu bapa, bukan berbuat baik. Dia ada beza antara berbuat baik dan berbuat ihsan. Kalau kita bincang, berbuat baik ni apa dia? Kita berbuat baik setakat mana tanggungjawab kita lepas. Yang ni kita sehingga kita tak dipersoalkan. Itu kita buat baik. Tapi kalau ihsan, buat lebih daripada apa yang sepatutnya. Yang ni kalau di kalangan orang luar kita boleh berbuat baik macam tu, maka tidak sepatutnya nisbah yang sama kita kepada ahli keluarga kita. Maka kita belum lagi bersifat ihsan. Ketika itu kita belum lagi mengikut kepada prioriti kebaikan yang ada tadi. Yang ni kebaikan yang ada tadi yang disebut dalam Quran kan kepada ahli keluarga dulu. Kemudian sedangkan dalam sini pun disebut wal yatama wal masakin selepas ahli keluarga. Yang ni nak berbantu kepada orang yatim, orang miskin, tengok dulu daripada kalangan ahli keluarga kita. Kalau ada yang susah, kalau ada yang memerlukan, maka itu lebih utama sebelum lagi kita pergi kepada yang lebih jauh. Jadi kepada kita daripada kalangan kita yang sentiasa berinfak, kena tengok-tengok belakang. Ini bukan sama sekali, seruan ini bukan sama sekali untuk menyekat mana-mana kebaikan kita buat, tapi kita kena muhasabah sedikit, tengok sikit kat belakang, tengok sikit keliling kita, bagaimana keadaan yang ada. Di Yaman dulu ada seorang ulama besar hebat, seorang habib, dia belikan satu kalung emas, yakni rantai emas kepada anak perempuannya, diberikan sebagai hadiah. Tapi bila mana diberikan syarat. Syarat kamu nak pakai rantai ni dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kamu kena pakai dalam rumah, jangan keluar. Yang ni kalau keluar tu, kalau nampak ahli keluarga kamu, nampak jiran-jiran kamu yang mana mereka tak mampu untuk belikan kepada anak-anak mereka, ataupun anak-anak mereka nampak, mereka rasakan Allah, ayahku, ibu aku tak mampu belikan ni. Ini sampai begitu pesan mereka, kalau miliki apa-apa pemberian yang aku berikan, jangan sampai tunjuk kepada orang yang tak mampu dapat. Begitu sebenarnya, begitu sekali mereka ajarkan adab kepada ahli keluarga. Supaya apa? Supaya jangan sampai mengecilkan hati orang lain kepada wabidhil qurba yang disebut dalam Quran, ahli kerabat, yakni ahli keluarga. Jadi begitu keadaan. Prioriti dalam berbuat kebaikan mesti kena dijaga. Orang kalau nak berbuat baik kepada orang luar sangat mudah. Dia nak nampak elok, nak nampak dia ini seorang yang baik, yang disebut oleh orang di luar sana, sangat mudah. Tapi kepada ahli keluarga belum tentu lagi. Sebab apa? Sebab ahli keluarga, disitulah tempat dia nak lepas geram, disitulah tempatnya ego untuk ditunjukkan. Ahli keluarga kenal sungguh dia. Ya, disitulah tempatnya untuk dia lepaskan apa segala macam, lepaskan marahnya, lepaskan egonya, itu tempatnya. Tapi kalau di luar sana, dia sentiasa nakkan semua orang nampak baik kepadanya. Belum tentu seorang yang dipandang baik di masjid, seorang yang di luar sana dinampak elok, dengan isterinya pun macam tu. Sebab tu dalam satu hadis Nabi bagi tahu, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik daripada kalangan kamu yang baik. Yang ni Nabi bagi tahu, kita cuba perhatikan apa Nabi bagi tahu. Sebaik-baik daripada kalangan kamu yang baik adalah orang yang baik dengan ahli keluarganya. Nabi tak bagi tahu orang yang baik daripada kalangan kamu adalah orang yang baik dengan masyarakat, orang yang baik dengan pemimpin, orang yang baik dengan sahabat-sahabat, orang yang baik dengan rakan-rakan tempat kerja, yang dengan apa tak. Tapi sebaik-baik daripada kalangan kamu, orang yang baik juga dengan ahli keluarga. Sebab apa Nabi bagi tahu macam tu? Sebab belum tentu semua orang boleh baik dengan ahli keluarga seperti mana dia berbaik dengan orang lain. Sebab apa? Sebab katakanlah dia sebagai seorang suami, maka bersama dengan isterinya katakan, maka itulah tempatnya untuk dia lepaskan geram, itulah tempatnya untuk dia lepaskan egonya, itulah tempatnya untuk dia nak tak boleh lawan cakap, yang apa semua di situ. Sebab tu Nabi pesan awal-awal, kalau ini kamu boleh kontrol, kalau di dalam ahli keluarga kamu boleh jadi baik, insya-Allah di luar nanti pun insya-Allah kamu boleh dipandang baik. Jadi ini bahagian daripada pesanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk bersilaturahim, berbuat baik di kalangan ahli keluarga. Jangan sampai kita melepasi daripada hierarki yang ada ni. Itu mungkin mukadimah yang agak panjang sikit Yati ya. Ya, tapi mukadimah yang penuh padat dengan isi, masya-Allah. Kita bincang sambung lagi insya-Allah lepasnya. Assalamualaikum. Alhamdulillah, dan terima kasih Ustaz untuk pencerahan di awal tu, masya-Allah. Banyak sebenarnya kadang-kadang terlepas pandang Ustaz. Perkara-perkara ni nampak macam sipi-sipi je. Sebenarnya benda ni yang patutnya kita ambil berat. Sebab itu antara prioriti yang
ke atas tu Ustaz, untuk tujuan selepasnya, yang ada keselepasnya, selepas apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Taala. Dan untuk anda rakan pendengar, jika ada sebarang pertanyaan, kemusykilan, persoalan, boleh hubungi kami talian di 03-6205-1500. Di Facebook IKIM.FM juga anda boleh letakkan soalan anda di ruangan komentar, dan di SMS juga di 39111. Kita akan berhenti rehat seketika. Bagi anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM FM, pilihan utama anda menerusi Usrati. Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maka, membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak. Berhijrahlah kepada susu Ilham sekarang. Ilham, keluaran Muslim dan mendapat pensijilan halal JAKIM. Boleh didapati di Pasaraya Aeon Bake dan Maiden dan 600 ejen sah di Malaysia. Hubungi 016232 0050 atau 016232 0500. Layari www.ilhamforyou.com. Ilham, daripada kasih sayang ibunda. Pilihan utama anda di IKIM FM, Usrati bersiaran petang hari begini bersama dengan anda dan juga bersama dengan tetamu di konti yang merupakan iaitu Al-Fadhil Ustaz Basir Muhammad Al-Azhari. Kita berkongsi tentang tajuk kita, silaturahim dalam keluarga. Masya Allah, ramai yang sudah pun menghubungi kita di talian sebenarnya Ustaz. Anda boleh terus hubungi kami di 0362051500. Tapi sebelum tu Ustaz, kita nak raikan sahabat kita di Facebook terlebih dahulu. Silakan. Daripada Syah Salsabila kata, Ustaz, macam mana kita nak sedekah pada saudara sendiri? Memang susah, tapi ialah sebab kadang-kadang saudara sendiri itu sendiri tak menurut perintah Allah SWT. Jadi macam mana? Adakah kita boleh bersedekah dengan orang macam ni, Ustaz? Masya Allah. Belum tentu orang yang di luar sana yang kita sedekah pun dia gunakan harta yang kita berikan tu kepada jalan yang baik, walaupun secara zahirnya dia baik. Jadi yang di luar sana tu, yang di jauh sana yang kita tak kenal, yang kita belum pun tentu dibuat baik ataupun yang tak baik, lebih utama lagi untuk kita sedekah kepada ahli keluarga kita yang terdekat. Kalaupun kita tahu dia daripada kalangan orang-orang yang kita pandang secara zahirnya bukan ahli taqwa, bukan ahli ibadah, bukan orang soleh, tapi di situ prioritinya kita bukan melihat ini lepas aku bagi ni apa dia buat dengan duit ni, tak. Tapi kita lihat ini perintah Allah untuk aku berbuat baik kepada ahli keluarga aku, maka aku berikan kepadanya. Yakni urusan dia ahli taat, ahli maksiat, itu urusan dia dengan Allah. Betul. Yang ini tanggungjawab kita jugalah kan. Setelah daripada kita berbuat kebaikan, kita pun pesan kepada dia untuk membuat apa-apa pun perkara-perkara yang kita nampak kalau dia membuat suatu perkara yang tidak diredai Allah, kita tegur. Begitu juga dalam dakwah sebenarnya. Dalam dakwah, kita seharusnya merasakan kalau kita daripada kalangan seorang pendakwah, kita daripada kalangan orang yang suka berpesan kepada kebaikan. Nabi kita pesan dalam satu hadis supaya apa? Kita berbuat baik untuk diri kita, waliman haulakum, dan kepada orang yang sekeliling kamu. Yang ni sekeliling kamu tu apa maknanya? Kepada ahli keluarga dulu. Yang ni sebelum kita nak pergi tegur orang lain, sebelum nak berpesan-pesan kebaikan kepada orang lain, tengok dulu sekeliling kita. Anak-anak macam mana, isteri macam mana, ahli keluarga, ibu ayah macam mana, anak-anak saudara macam mana, dah okey belum dakwah aku kepada mereka ni, dah sampaikan belum apa yang aku nak sampaikan kepada orang lain. Maka di situ dalam apa yang dipertanyakan tadi ada dua perkara. Pertama, berbuat baik kepada mereka. Yang kedua, berdakwah kepada mereka sekaligus. Ada dua tanggungjawab lah di situ. Allah Alhamdulillah. Berpesan perkara-perkara yang baik pun, bercakap perkara baik pun sedekah juga, Ustaz. Betul. Masya Allah. Dan ada juga persoalan di SMS kita ni Ustaz, ada dua situasi. Yang mana kalau orang yang susah itu berada dekat dengan kita, sedangkan saudara kita jauh, jadi mana satu nak didahulukan, Ustaz? Orang yang susah, yang bukan saudara berdekat dengan kita, orang yang saudara dengan kita, berjauhan dengan kita, mana satu nak didahulukan? Tetap kita katakan mengikut kepada prioriti yang ada. Kalau yang dekat dengan kita tu, katakan jiran kita. Kita baca ayat Quran yang saya sebutkan tadi. Dalam ayat yang berapa golongan yang disebut untuk kita berbuat kebaikan, disebut juga jiran. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi. Yakni pertama ibu bapa, kemudian ahli keluarga, kemudian yatim, orang miskin, kemudian jiran yang dekat, jiran yang jauh. Nampak tu, jiran yang dekat, jiran yang jauh, kan duduk yang orang yang ke-6 dengan ke-7. Ini pastikan dulu, walaupun mereka berjauhan, kena pastikan mereka punya hak kita kepada mereka tu tertunai sebelum lagi kita menunaikan hak yang
ke-6, ke-5, ke-6 dan ke-7 tadi. Di zaman sekarang ni saya kira tidak ada alasan lah pun kalau kita kata kita susah nak bantu orang jauh daripada kita kan. Kita dalam urusan-urusan dunia kita boleh berurusan dengan orang yang daripada timur sampai ke barat pun kita boleh kontak sekarang ni, sekelip mata boleh. Apalah lagi kalau dengan urusan untuk kita berbuat baik, segala-galanya terbuka depan mata kita. Kadang-kadang orang memikirkan macam mana saya nak berbuat kebaikan ataupun nak menjaga silaturahim dengan ahli keluarga saya, sedangkan saya jumpa mereka pun setahun sekali. Kan, jumpa setahun sekali masa raya, masa itulah balik, masa itulah minta maaf, masa itulah kita berbuat kebaikan, kita mengeratkan hubungan silaturahim. Subhanallah, maka itu satu perkara yang perjumpaan setahun sekali sewaktu hari raya itu satu perkara yang sangat baik. Tapi kalau boleh kita tambahlah, zaman sekarang kita boleh buat macam-macam kan, kita boleh buat WhatsApp group, group apa sekian, maka kita bersilaturahim di dalamnya, sering bertelefon, sering tanya khabar, call WhatsApp pun sekarang free, percuma kan. Jadi tidak ada alasan sebenarnya untuk kita tidak mengenali lebih rapat bersama dengan ahli keluarga. Kadang-kadang bila setahun sekali tu jumpa, maka ni siapa ya, ni anaknya siapa nama ya, sebab jumpa setahun sekali. Macam mana nak jadi macam Imam Syafi'i tadi, macam mana nak jadi macam Imam Ghazali. Betul Ustaz. Tahu pun bin siapa, itu satu je, satu tingkat. Kalau pun ditahu pun 3 tingkat. Nama ayahnya, nama datuknya, lepas tu tak tahu dah. Allah Akbar. Dah kena simak baik semula ni Doktor Ustaz, betul. Kan tengok mana pokok keluarga tu baik semula. Dan soalan daripada di SMS, Puan Saidah tanya tentang keluarga sering bercakaran, adakah itu tanda keluarga tidak berkat Ustaz? Keluarga sering bercakaran ini sebenarnya satu ujian, ujian untuk mengukur kita punya kesabaran, ujian untuk juga mengukur hubungan kita dengan Allah, yakni untuk cek balik sebagaimana sejauh mana hubungan kita dengan Allah itu terjaga, hubungan kita dengan Allah itu kita jaga. Kemungkinan ini bahagian daripada ujian yang Allah nak bagi untuk satu peringatan kepada kita, yakni sebenarnya menjadi satu tabiat yang namanya keluarga pun mesti akan ada apa-apa perkara-perkara yang kita kata ujian ataupun cakaran ataupun sedikit masalah. Hatta keluarga yang paling mulia di atas alam ini, keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak ada keluarga yang lebih harmoni, keluarga yang lebih bahagia, keluarga yang lebih aman, keluarga yang lebih diberkati Allah kecuali keluarganya Rasulullah, pun tetap berlaku beberapa perkara. Cuma di situ berlaku di dalam keluarga Rasulullah untuk apa? Untuk pengajaran kepada umat. Yang ini bukan menunjukkan kepada kekurangan Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada sedikit pun kekurangan kepada junjungan Nabi Muhammad. Tapi Allah Taala jadikan berlaku seperti itu dalam keluarga Rasulullah untuk dijadikan rujukan ataupun panduan kepada umat. Macam ni Nabi selesaikan masalah bila mana isteri merajuk. Macam ni Nabi selesaikan masalah bila mana ahli keluarganya ada sedikit problem. Jadi yang namanya problem itu merupakan ujian daripada Allah. Dia tidaklah semestinya merupakan satu perkara yang bala dan apa, tidak, tapi ini satu perkara normal yang untuk menguji kita punya kesabaran, untuk kita berfikir positif, untuk kita berhusnuzan, bersangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah itu dia. Untuk anda teruskan hubungi kami talian 0362051500 insya-Allah bersama dengan DJ Irwan di hujung talian insya-Allah. Dan Ustaz bercakap tentang keluarga ni, ramai yang kata topik sangat menarik untuk diperbincangkan sebab sekarang ni pun kasih sayang tu amat terbatas Ustaz. Satu kasih sayang, tapi yang bila kata perasaan kasihan dengan ahli keluarga tu kurang, bagaimana tu Ustaz, pandangan Ustaz? Perasaan ahli keluarga, perasaan kasih ni makin kurang. Sebab tu dalam istilah Melayu yang kita, tajuk kita sekarang ni apa? Silaturrahim. Rahim itu namanya Allah. Ini Allah Ta'ala memilih untuk kita mengakrabkan diri kita dengan keluarga disertakan dengan nama Allah Ar-Rahim. Yakni boleh saja dengan Allah nak letakkan Silaturrahman. Ar-Rahman juga nama Allah, tapi dipilih nama Ar-Rahim sebab Ar-Rahman Ar-Rahim ni kan maknanya berlainan. Dia sering kali bersama Bismillahirrahmanirrahim, tapi maknanya lain. Ar-Rahman maha pemurahnya Allah, Ar-Rahim maha pengasihnya Allah. Yakni pemurah dengan pengasihnya apa beza? Orang yang pemurah belum tentu dia boleh mengasihi,
Tapi kalau orang yang mengasihi, dia mesti ada daripada kalangan orang yang pemurah hatinya. Yang ni pemurahnya Allah, rahmannya Allah. Allah boleh berikan apa sahaja pun kepada siapa yang Allah suka dan kepada siapa yang Allah tak suka. Nak bagi dunia, nak bagi harta, kekayaan, apa semua Allah nak bagi kepada orang yang beriman kepada Allah, orang yang kufuri Allah, orang yang bermaksiat kepada Allah, semua Allah boleh bagi. Tapi kasih sayang Allah, itu bukan untuk semua orang. Itu khas kepada orang-orang yang tertentu. Itu hak istimewa kepada ahli yang dikasihi oleh Allah untuk mendapat kasih sayang. Nah, perkataan Ar-Rahim itulah yang Allah pinjamkan daripada nama Allah yang Maha Mulia tadi untuk diletakkan di dalam hubungan yang perlu kita buat, silaturrahim. Yakni kita ni bukan setakat menjadi baik di kalangan ahli keluarga, tapi menjadi kasih sayang. Yakni hubungan dengan nama Allah Ar-Rahim, yakni pengasih, yakni hubungan kasih sayang. Maka hubungan kasih sayang itu satu perkara yang besar. Yani jangan sampai kita ini, mungkin kita ini kenal di kalangan ahli keluarga, kita ini berbuat baik tetapi tidak ada kasih sayang. Yani kasih sayang tu terjadi dengan sebab apa? Tidak hilangnya kasih sayang. Pertama sekali kerana mungkin tidak kenal, mungkin tidak sering berjumpa, mungkin kerana banyaknya berprasangka buruk, mungkin kerana ada penyakit hasad dengki. Yani bukan tak berlaku kan penyakit hasad dengki di kalangan ahli keluarga. Mungkin banyaklah perkara-perkara yang pasti semuanya itu datang daripada masalah kita, bukan daripada masalah, yakni bukan daripada orang lain, mesti datang daripada sifat-sifat yang tercela yang mungkin ada daripada pihak kita ataupun pihak satu lagi. Maka ini merupakan satu motivasi besar pada kita, yakni kalau dengan kita boleh menganggap ini tanggungjawab kita adalah mengeratkan silaturahim, sepatutnya kita kena segan dengan Allah. Kita guna nama Allah. Kita guna nama Ar-Rahim untuk kita nak kata membuat baik kepada ahli keluarga. Yakni kalau dengan nama Allah tu tak pandai digunakan, maka itu satu musibah besar. Yakni Allah beri pinjam. Nah, seolah-olah kau ambil nama aku, letakkan dalam nama kepada hubungan yang kau nak buat tu. Yakni betapa tingginya nama Ar-Rahim tadi, yang mana nama Ar-Rahim itu tidak Allah Ta'ala berikan kepada semua orang, kepada orang yang Allah sayang. Allah bagi pinjam kepada hambanya untuk kamu gunakan nama aku untuk sebagai nama untuk mengeratkan hubungan. Maka amatlah malang kalau dengan kita tak dapat menjaga kepada perkataan tersebut. Dan pada masa yang sama Allah Ta'ala menjanjikan azab yang pedih kepada yang tak pandai jaga kepada nama Ar-Rahim tadi, yakni silaturrahim. Dalam satu hadis disebutkan qati'ur rahmi la yadkhulul jannah. Orang yang memutuskan hubungan silaturrahim ni tidak akan masuk ke dalam syurga. Yakni hubungan silaturrahim ni kepada siapa pun lah, kepada ahli keluarga ke, kepada orang di luar sana ke, kepada sahabat-sahabat rakan-rakan yang namanya memutuskan hubungan silaturrahim, maka dia tidak boleh masuk ke syurga. Bahkan di dalam satu kitab Al-Imam Al-Bukhari, namanya kitab Adabul Mufrad. Dalam Adabul Mufrad ada satu hadis Al-Imam Al-Bukhari menceritakan, diriwayatkan tentang satu cerita di zamannya Imam Bukhari. Beliau membuka majlis ilmu. Ketika mana beliau masuk ke dalam majlis ilmu, majlis hadis bersama dengan Al-Imam Al-Bukhari, maka beliau duduk. Yani Imam Bukhari duduk dalam majlis tersebut. Sebelum mulakan majlis, apa dia kata? Afikum man min qati'ir rahmi? Ada tak daripada kalangan kamu yang pernah memutuskan hubungan silaturahim? Yang siapa tanya Tok Guru? Tok Guru sebelum masuk kuliah, sebelum mula kuliah, sebelum mulakan ceramah, pengajian, duduk ditanya, afikum min qati'ir rahmi? Ada tak daripada kalangan kamu yang pernah memutuskan hubungan silaturahim? 3 kali diulang, semua orang senyap. Diulang lagi sekali lagi, afikum min qati'ir rahmi? Ada tak daripada kalangan kamu yang pernah memutuskan hubungan silaturahim? Kali ketiga diulang dengan nada yang agak keras. Maka seorang lelaki bangun bagi tahu, inni lam atakallam ma'a khalati sanatain. Ya Sayyidi, wahai tuan, aku dah 2 tahun tak bertegur dengan aku punya makcik. Jadi bukan ibu, bukan ayah, apa semua tak. Aku dah 2 tahun tak bertegur dengan aku punya makcik. Maka kata apa kata Imam Bukhari? Faqala ukhruj min hadzal majlis. Keluar kamu daripada majlis ni. Dihalau keluar daripada orang tadi yang memutuskan hubungan silaturahim dengan dia punya makcik. Sebab lepas tu kata apa? Lam yastajibillah li anna du'a la yustajibillah al majlis alladhi fihi qati'ur rahmi. Kerana apa kata Imam Al-Bukhari? Kerana doa dalam satu-satu majlis, antara sebab Allah tidak kabulkan doa dalam satu majlis, adanya orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Yang ini dihalau orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Sebab apa? Sebab takut-takut kalau dia ada dalam tu, doa satu majlis itu tak diterima oleh Allah. Ya, ini betapa dahsyatnya orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Sebab apa? Sebab
ihtiraman, yakni kita kena malu, kena segan dengan nama Ar-Rahim tadi, namanya Allah. Jadi kepada yang tidak pandai gunakan nama tersebut, yang zalim dengan nama Allah Ar-Rahim, maka nantikan balasan yang sangat pedih daripada Allah. Ini jangan sampai kita tergolong daripada kalangan yang begitu, wal'iyadzubillah. Moga-moga Allah berikan kepada kita ketenangan, berikan taufik untuk sentiasa menjaga kepada nama Ar-Rahim tadi, dan sentiasa kita berada dalam keadaan sentiasa berkasih sayang di antara ahli keluarga dan juga kepada orang lain. InsyaAllah, amin. Ya. Itu seperti yang Ustaz nyatakan di awal tadi Ustaz, Ya, kan, betul. macam mana kena syukur dengan nikmat silaturahim itu sendiri, masya-Allah. Dan mungkin juga antara pertanyaan daripada sahabat kita, Ya, silakan. bagaimana dengan perasaan dendam Ustaz? Kalau adik-beradik ni susah nak memaafkan, sebab adik-beradik kan sepatutnya lebih mudah nak memaafkan, suka nak memaafkan, dan dendam tu ada Ustaz. Ya. Bagaimana? Penyakit dendam adalah bahagian daripada penyakit yang boleh merosakkan kepada kita punya iman, yang boleh menghancurkan kita punya amal kebaikan. Ya, ini disebutkan dalam satu hadis, al-hasadu ya'kulul a'mal. Hasad, yakni dengki, dendam ini akan memakan amalan-amalan kebaikan kita buat, kama ya'kulun nar, seperti mana api memakan kayu yang dibakar. Yani kalau api ni dibakar kayu ni, macam mana rupa, kenapa Nabi sebutkan istilah tadi kayu yang dibakar oleh api? Sebab dia akan jadi hitam. Daripada secantik-cantiknya kayu tadi, dia akan berubah warna jadi hitam, dia akan hancur jadi debu, jadi arang, jadi debu yang tak dipandang oleh orang lain pun. Jadi kayu yang cantik-cantik tadi Nabi umpamakan ini amalannya kamu. Ini amalan kamu, jangan sampai kamu hancurkan amalan kamu dengan ada penyakit hasad, dengki, penyakit dendam. Yang benda itu akan menyebabkan memakan kita punya amalan. Jadi benda itu benda itu tak nampak depan mata. Jadi tahu-tahu nanti amalan kita tu makin berkurang. Yani kita buat penat-penat, kita buat solat, kita buat puasa, apa segala kebaikan kita buat, tapi sebenarnya kita juga mempunyai penyakit-penyakit tertentu dalam hati kita yang menyebabkan ianya automatik membatalkan kita punya amalan-amalan kebaikan. Jadi kalaulah dengan orang-orang di luar sana pun kita dilarang sekali untuk ada sifat dendam, apatah lagi kepada ahli keluarga. Ini tempatnya untuk kita saling bersatu, saling bersilaturahmi, saling berbuat baik, saling memaaf-maafkan, saling berhusnuzan. Yang paling penting adalah husnuzan, bersangka baik. Bersangka baik dengan ahli keluarga, dengan kepada siapa pun. Nabi bagi tahu dalam satu hadis, dalam Al-Quran Allah bagi tahu, ijtanibu katsirun minaz zanni inna ba'da zanni ismun. Jauhkan banyak prasangka, banyak berburuk sangka. Kerana apa berburuk sangka ni? Kebanyakan daripada prasangka ni adalah ismun, adalah dosa. Jadi itu antara tips lah. Yang ni hilangkan buruk sangka dahulu sebelum kita nak membiasakan diri kita ni untuk tidak berdendam kepada orang lain. Mudah untuk memaafkan tu. Hilangkan buruk sangka. Dan kita ada pemanggil sebenarnya Ustaz di talian. Sama-sama kita raikan di talian kita 0362051500. Kita nak mulakan dengan Cik Abdul Manan dari Pulau Pinang. Silakan Cik Manan. Saya Abdul Manan dari Pulau Pinang. Nak tanya Ustaz, soalan pertama ialah tadi saya Ustaz baca surah tu daripada surah mana dan ayat berapa. Itu yang kedua Ustaz, kita dah tahu ilmu, maksudnya kita tahu peringkat-peringkat prioriti yang kita nak bagi, nak kena utamakan. Tetapi macam nak wujudkan fikir supaya benda ni dapat berlaku. Kita dah tahu ilmu dah ada, tapi fikir dia bagaimana? Saya punya soalan. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam khairan jazak. Dan juga Mak Jah, mungkin dia jerantut satu soalannya. Silakan Mak Jah. Misal kata orang ambil anak angkat, habis tu anak angkat tu tak boleh balik pada mak kandung dia. Mak angkat tu tak bagi. Balik sekejap pun memang dia tak bagilah, apalagi nak bagi duit. Habis macam mana tu rasa Mak Jah tu memutuskan hubungan silaturahim. Habis macam mana tu? Macam mana tu Ustaz? Baik, bismillah. Soalan pertama tadi, saudara kita bertanya, ayat yang kita bacakan prioriti kebaikan-kebaikan yang perlu kita buat adalah daripada surah An-Nisa ayat 36. Wa'budullaha la tusyriku bihi syai'an tu kita sebutkan tadi adalah daripada surah An-Nisa ayat 36. Soalan kedua tadi apa tadi Yati soalannya? Macam nak merealisasikan ilmu dia dah ada tu, macam nak daripada dari fikir tu nak direalisasikan. Nak praktikan. Praktikalnya adalah bermula dengan orang yang paling terdekat dengan kita. Yakni kalaulah kita duduk dengan satu keluarga tu, yakni
prioriti yang ada di dalam ayat tadi, itulah prioriti untuk kita mulakan kebaikan. Yang ni jangan kita cuba-cuba, kalau kita ni dengan ibu bapa pun kita belum lepas lagi untuk berbuat kebaikan, memang orang macam ni susah untuk dibuat baik kepada orang-orang lain. Yang ni prioriti tu perlu diikut kepada apa yang disebutkan, bermula dengan kebaikan kepada ahli keluarga, bermula dengan kita menjadi sentiasa merendahkan diri, sentiasa tawaduk, sentiasa mengalah, sentiasa memenangkan kepada orang lain, sentiasa husnuzan, bersangka baik kepada orang lain. InsyaAllah ia akan menjadi satu step kepada kita untuk terus berbuat kebaikan. Yang ni pada asalnya memang akan susah. Sesuatu benda yang belum lagi jadi terbiasa kepada kita, asalnya dia akan jadi susah. Asalnya macam rasa terpaksa kan. Orang datang kerja, katakan setiap hari dia kena drive 50 km pergi, 50 km balik. Hari-hari drive pergi balik, pada asalnya 1 minggu 2 minggu dia akan rasa, ya Allah jauhnya, susahnya. Tapi kalau dah 5 tahun, 10 tahun kerja, dia rasa biasa je. Saya ulang alik biasa 1 bulan 2 kali 3 kali, kadang-kadang ulang alik Johor. Biasanya saya kadang pernah kita pergi hari ni, besok balik dah. Allah. Tak penat ke? Tak jauh ke pergi? Kita dah biasa pergi. Dia dah rasa biasa. Jadi kata begitu keadaan. Sesuatu kebaikan yang kita nak buat, kadang-kadang pada asalnya dia akan rasa susah, sebab kita nak membiasakan kita punya jiwa yang tak pernah buat benda tu. Yang ni nak berbiasakan diri kita yang sentiasa bersangka buruk, tiba-tiba kita nak ubah kepada tidak ada langsung sangka buruk tadi. Memang akan memberikan mengambil masa, memerlukan kepada kesungguhan. Tapi insya-Allah percayalah, perkara yang pada awalnya menjadi satu benda yang kita paksakan, yang susah, akhir makin lama dia akan jadi satu kebiasaan. Alah bisa tegal biasa. Betul. Dan majah tadi Ustaz, anak angkat tu macam mana? Baik, tidak sepatutnya kalau dengan katakan seorang kita yang mengambil anak angkat untuk kita menghalang daripada dia kembali kepada pangkuan ahli keluarganya, keluarga kandungnya. Apatah lagi kalau dirahsiakan. Ini satu musibah besar. Kalau dia rahsiakan identitinya. Jadi ada daripada kita yang kadang-kadang mengubah pula namanya supaya apa? Supaya tak kenal terus identiti keluarga asalnya. Ini satu perkara yang sangat berdosa dan ditegah oleh Al-Quran, dilarang sendiri oleh Al-Quran. Supaya apa? Supaya kita tidak pernah memalsukan ataupun tidak menjaga kepada nasab ahli keluarga. Diturunkan satu ayat Quran khas di dalam surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dalam surah Muhammad kalau tak silap, ayat Quran yang menceritakan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak angkat namanya Zaid ibnu Harithah. Sehingga kan yakni begitu akrabnya Zaid ni dengan Rasulullah, sampaikan sebahagian para sahabat menamakan Zaid ibni Muhammad. yakni dinamakan terus Ibnu Muhammad. Turun ayat Al-Quran untuk tegur perkara tu. Yakni jangan ya Rasulullah sama sekali kamu benarkan orang untuk yakni menukar nama ayahnya. Yakni nampak bagaimana teguran Allah kepada situasi tadi. Dilarang untuk tukar kepada identiti asal, yakni diturunkan ayat Al-Quran. Maka Nabi pun bagi tahu kepada para sahabatnya tak boleh panggil dengan Zaid Ibnu Muhammad. Sehingga kan satu hari ayah kandung kepada Zaid tu datang nak minta. Ini sama macam kes tadi. Satu hari ayah kepada Zaid ini datang minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah aku nak bawa balik anak aku. Apa kata Nabi? Kamu tanya Zaid, kalau dia nak balik silakan. Masya Allah. Nabi bagi laluan, tanya kepada Zaid, kalau dia nak balik dengan kamu silakan. Maka tanya kepada Zaid, kata Zaid, mana boleh aku nak balik, ini aku duduk dengan Rasulullah, duduk dengan Nabi Muhammad, mana boleh aku lepaskan Rasulullah. Maka dia pun tak nak balik. Maka kata Nabi, kita pulang pada Zaid kalau dia tak nak balik. Ya, ni itu kes lain lah, kes bersama dengan Rasulullah SAW. Para sahabat ni mereka punya fikiran tu, ahli keluarga tu nombor 2 kalau dibandingkan dengan Rasulullah. Tapi yang kita nak ambil contoh daripada situ, Nabi melarang, Al-Quran melarang untuk tukar nama satu. Kemudian Nabi pun tidak pernah menghalang kalau ibu bapanya nak datang tuntut balik Zaid. Nabi pun buka ruangnya. Jadi itu satu perkara yang perlu kita mengambil perhatian. Adalah satu perkara yang sangat baik dengan daripada kalangan kita yang memberikan kasih sayang yang kita ada kepada dengan cara mengambil anak angkat, memberikan pendidikan, memberikan nafkah kepada mereka. Itu satu perkara yang sangat baik dan sangat mendapat darjat yang istimewa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi pada masa yang sama juga di situ ada guideline-nya. Ada perkara-perkara yang perlu dipatuhi, hatta dari segi aurat
aurat sekalipun, dari segi banyak perkara-perkara yang perlu kita perhalusi. Moga-moga kita diberikan taufik untuk berada di jalan yang benar, InsyaAllah. Amin. Dan kita pun dah sampai ke hujung-hujung ni Ustaz. Mungkin dalam seminit dua ni Ustaz, untuk kita membuat sedikit kesimpulan. Dan sebab kata tentang keluarga ni Ustaz, besar Ustaz. Kalau keluarga kecil, negeri kecil gitulah kan, anak, ibu, ayah dan ada mertua, ada ipar dua, itu yang kecil Ustaz. Ada besar lagi kalau Ustaz kata ni, kerabat tu besar lah, sampai bersilang-silang dan sebagainya. Macam mana Ustaz? Penghujungnya. Secara penghujungnya, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada semua daripada kalangan kita, tidak ada seorang pun daripada kalangan kita yang datang tanpa keluarga. Yang ni tinggal lagi bezanya, kita masih lagi punya keluarga ataupun tidak punya keluarga. Yang beza je mungkin kita punya keluarga yang ramai ataupun tak ramai. Yang beza daripada kalangan kita, mungkin kita ada ayah dan ibu, dan mungkin ada lagi tidak ada ayah, mungkin ada ibu, mungkin ada ibu tidak ada ayah, mungkin tidak ada ayah tidak ada ibu, mungkin tidak ada anak, mungkin tidak ada isteri, mungkin tak ada suami. Yang pasti mesti ada satu orang yang kita boleh sebut, ini aku punya keluarga. Ini aku punya keluarga ni. Ni ada satu, mesti akan ada. Yang ni kita tidaklah boleh sepatutnya kita sentiasa merasakan nikmat tersebut, nikmat keluarga. Kerana apa? Kerana kita kena ingat bagaimana Allah Ta'ala mendidik Nabi Muhammad SAW tanpa ahli keluarga yang seperti mana kita dapat sekarang. Yang didikan yang lengkap macam tu. Nabi kita tak pernah pun nampak wajah ayahnya. Nabi kita tak pernah pun merasa, yakni kalau dengan kita cakap kebahagiaan dengan ibu bapa, keluarga, adik-beradik, apa semua ramai. Jadi itu bahagian daripada cara Allah didik Rasulullah. Yang kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Moga-moga kita tergolong daripada kalangan ahli yang sentiasa bersyukur kepada Allah untuk Allah berikan nikmat yang lebih. Hadza billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz. Semoga kita semua ni berkumpul di syurga dengan ahli keluarga kita, insya-Allah. Terima kasih pada anda semua yang terus setia bersama dengan saya sampai pukul 6 petang ini. Salah silap ampun dan maaf saya pinta. Terima kasih pada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insya-Allah kita akan bertemu lagi esok. Sehingga itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham, susu yang diperkaya dengan badam, kurma, kismis, ginkgo biloba dan maca, membantu pembesaran dan keseimbangan rohani dan jasmani anak-anak.